dekat apa dia ni lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu cikgu nak cek suara. Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar tak? Dengar. Okey, Boleh dengar okay, ke? bagus. Dengar kan? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, kalau ada masalah beritahu. Kelas ni kita akan buat selang kan. Ini tingkatan 4 minggu ni. Minggu depan tingkatan 5 lah. Tingkatan 5 pun boleh join lah. Dua-dua sekali anggap ulang kaji lah kan. Jadi tingkatan 4 untuk minggu ni kita bincang tentang gerakan linear dan minggu depan kita bincang transformer lah untuk tingkatan 5 dan next kita sambung lagi lah untuk daya gerakan lagi kan. Dan insyaAllah kita akan teruskan kan. 4-5 kan. Okey, jadi tingkatan 4 hanya join 2 kali lah kelas kan. 2 kelas. Jadi itulah. Okey kan, cikgu teruskan. Daya gerakan 1, kita mulakan dengan tajuk gerakan linear kan. Okey, gerakan linear kita bincang kali ini ialah tentang pita detik. Pita detik kan. Pita detik ni tengok gambar dia kan. Bahan dah cikgu dah bagi. Okey, ajaklah kan. Okey, ini satu pita detik. Jadi kita tahu kat sini kan, pita detik adalah ataupun jangka masa detik. Ini jangka masa detik yang macam kertas ni kita panggil pita detik lah kan. Pita detik yang berfungsi. Berfungsi. Ini penting kan? Dikendalikan dengan arus ulang alik. Kamu kena ingat kan? Mesti arus ulang alik dan dia mempunyai frekuensi 50 Hz. 50 Hz. Tapi kena jagalah kalau soalan bagi tukar 60 Hz jagalah, tapi biasanya soalan buku teks dia bagi 50 Hz lah. Frekuensi 50 Hz ni bermaksud, apa maksud dia? Kita nampak ada titik-titik ni kan. Dia akan hasilkan 50 detik dalam 1 saat. Jadi kamu tahu apa tu 50 detik dalam 1 saat kan. Jadi dia menghasilkan titik-titik ni sebanyak 50 detik dalam 1 saat. Kita akan bincang apa itu detik kan. Detik tu biasanya masa untuk antara 2 titik ni lah kan. Jadi kita tengok kan. Okey, kita pergi pada soalan kan. Soalan ni cikgu buat sendirilah supaya kamu mudah faham kan. Okey, ni biasanya pita detik ni ada tunjuk arah. Ni arah tarik. Bila arah ni anak panah ni menunjuk ke belah kanan, maksudnya di belah kanan ni adalah tempat yang mula-mula kena orang kata kena ketuk lah. Kena punch daripada pelat bergetar ni kan. Kena punch. Jadi ini tempat yang mula-mula dan di hujung ni belah kiri ni adalah akhir. Itu panggil kalau nak kira hal laju akhir lah. Sini hal laju awal, sini kira laju akhir. Kalau nak kira lah. Okey. Biasanya frekuensi dibagi ialah 50 Hz. Okey. Apakah maksud 50 Hz untuk jangka masa detik? Ni soalan bocor lah. Dah ada dekat sini iaitu apa dah? 50 Hz. Dah tu cikgu lupa kan. 1 detik. Cikgu lupa silap ada lagi kan. Frekuensi 50 Hz bermaksud 50 detik dalam 1 saat. Jadi 1 detik berapa saat dia tanya kan? 1 detik jadi 1 bahagi dengan 50 kan? 1 bagi 50 bila kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 1 detik 0.02 saat. Jadi jarak ni yang ni dengan ni ni panggil 1 detik lah ni kan. Okey, tak apa kita jawab soalan ni. Apakah maksud 50 Hz dalam ni? Dah tentu 50 detik dalam 1 saat. Ni soalan bocor lah kan. Okey, nombor 2. Carikan masa untuk 1 detik. Ini pun soalan bocor. Kan? Tapi bila kamu jawab dalam peksa kan, tak boleh tinggal dalam pecahan kan. Kan? Kamu jawapan akhir mesti dalam perpuluhan. Kalau kamu jawab dalam apa nama tu? Pecahan dianggap jawapan kamu tidak lengkap. Jadi jawab dalam perpuluhan macam ni. 0.02 saat. Okey, soalan dekat sini tanya. Berapakah bilangan titik dalam 1 detik? 1 detik ada berapa titik? Jadi yang ini dipanggil, cikgu highlight sini kan. Yang ini dipanggil 1 detik. Betul kan? Nampak ni? Ada berapa titik ni? Siapa nak cuba? Ada 2. Ya, pandai. Ada 2 titik. Jadi ada 2 titik kan. Jadi 2 titik ni menghasilkan 1 detik. Okey kan? Tu contoh dia. Okey, kita sekarang nak cari pecutan. Daripada ni kan, alat pita detik ni, dia boleh mengukur pecutan, mencari pecutan lah kan, dan juga dapat mencari hal laju purata. Ni tugas pita detik ni. Okey kan? Jadi yang pertama mencari pecutan, kita kena kira hal laju awal. Hal laju awal, cikgu jadi yang awal tadi belah kanan belah kiri? Belah kanan, ikut anak panah ni. Jadi ini belah kanan, ini hal laju awal,
Ini halaju akhir. Ikut anak panah ni kan. Okey. Jadi halaju awal panjang ni tadi 2.0 bahagi. Berapa masa ni? 1 detik ni? Iaitu 0.02 saat. Okey, bagus. Jadi kita letak sini. 2 bahagi 0.02 saat. Kan? Jadi kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat unit dia dalam 100 cm S -1. 100 ni tekan kalkulator lah. Kenapa unit ni? Sebab 2 ni dalam cm, yang ini dalam saat. Jadi cm bahagi saat. Lepas tu jadi cms -1. Ada kat pelajar tanya, cikgu tak guna unit SI. Tak apa, soalan tak apa. Kecuali soalan tu minta dalam unit SI. Barulah kamu kena tukar. Kalau dia tak minta, kamu tak perlu tukar lah. Okey. Kita pergi pada yang seterusnya, halaju akhir. Dah tentu kalau sini awal, ini dah tentu yang akhir. Okay, yang akhir. Jadi akhirnya ialah panjang berapa? 4.5. Ya, betul. 4.5 bahagi dengan berapa tu? Bahagi dengan 0.02. Ya, bagus. 0.02. Jadi kita dapat tekan kalkulator 225 cms -1. Jadi kita tengok sini. Ini pendek, panjang. Semakin panjang. Maksudnya objek ini bergerak dengan gerakan halaju yang bertambah. Bukti dia. Yang memulanya 100. Yang akhirnya 225. Jadi berlakunya pertambahan hal laju. Okey, cikgu nak tanya sikit. Kalau pertambahan hal laju kita panggil apa? Nama lain. Hal laju bertambah. Apa nama lainnya? Dengar tu. Ya, bagus. Pecutan kan? Bila laju bertambah, pecutan. Kamu kena ingat kan? Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Untuk mencari pecutan, beritahu kamu kan, dia ada hitungkan sela masa. Beza kan? Pecutan kita guna sela masa. Hal laju purata kita guna jumlah masa. Dia ada sikit perbezaan. Kamu tengok nanti kan? Ingat kan? Yang 3 ni sela masa dengan jumlah masa ni berbeza sikit kan? Okey, sela masa. Sela masa maksudnya kita kira sini daripada sini sampai sini ada berapa detik? Berapa detik semua ni? Ada 6. Okey, 6. Jadi kita kira kan? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bagus. Ada 6 detik. Jadi untuk kira sela masa kita kena tolak dengan 1. Itu formula dia. Okey kan? Kalau nak terang lebih jelas payah sikit nak terang dekat ni. Cuma cikgu tahu itu formula. Kalau pecutan kamu guna sela masa. Kalau hal laju purata kamu guna jumlah masa. Okey. Jadi dapat 6 tadi, 6 tu kena tolak dengan 1. Itu formula kan? 6 tolak 1 darab dengan masa untuk 1 detik. Jadi macam ni. N tolak 1 darab dengan masa untuk 1 detik. Jadi N ni maksud 6 tadi kan? 6 tolak 1. 6 tolak 1, 5 darab dengan 0.02. Jadi kita dapat 0.1 saat. Tu dah. Jadi dapat ini untuk sela masa. Ingat kan? Sela masa kita kena tolak 1. Okey, hitungkan pecutan. Senang je lah, dah tahu banyak dah. Ini U. Ini ni tersilap ni. Ini W. Kan? Ini T. Jadi kita gunalah formula. Formula apa? Pecutan A sama dengan V tolak U per T. Okey, pandai. V tolak U bahagi T. Kan? Jadi kamu dapat tu, kita gantikan saja nilai-nilai yang dah ada ni. 225 tolak 100 bahagi dengan T sela masa 0.1. Jadi kamu dapatlah 1250 cms. Dah tertinggal pula sini. CMS negatif berapa tu? Siapa boleh jawab kan? -2. Ya, sebab pecutan negatif 2. Kalau kamu nak tahu tadi kita dapat CMS negatif 1 yang atas ni kan. Ini S jadi CMS negatif 2. Boleh kan? Okey, kita pergi pada mencari hal laju purata. Hal laju purata lain pula kan. Lain sikit cerita dia. Tak macam pecutan lah. Biasanya kita kena cari jumlah sesaran. Jumlah sesaran senang je kita cari daripada titik ini yang pertama ni
sehingga titik yang terakhir berapa panjang dia. Senang je, maksudnya kamu kena tambah 2 tambah 2.5 tambah dan tambah. Jadi kamu tambahkan semua, ni cara dia. Kamu dapat 19.5 cm. Dapat kan? Dapat? Dapat. Ya, bagus, alhamdulillah. Okey, kita kira pula jumlah masa. Jumlah masa kita ukur dengan bukan guna formula ni dah. Ini sela masa. Nama pun jumlah. Jadi kita kata kat sini ada berapa? 6. Ada berapa tu? Ada berapa detik? 6. 6. Kita pakai 6 tu kan? Kita pakai 6 tu. Jadi 6 darab dengan 0.02. 0.02 ni maksudnya masa untuk 1 detik. Jadi ada 6 detik darab terus. 6 darab ni. Cuma beza kalau pecutan kita guna sela masa. Kena tolak 1. Gini kan? Okey, ni dah hitungkan jumlah masa. Kita kira dapat 0.12. Soalan tanya, hitungkan hal laju purata. Biasanya hal laju formula dia apa? Hal laju formula dia apa? Jarak bagi masa. Ya, bagus. Jarak bahagi dengan masa. Jadi dalam kes ni kita kata jumlah sesaran yang kita dapat ni bahagi dengan masa. Ingat ni cm bahagi dengan s. Jadi tentulah cms naiki 1. Dapatlah hal laju. Jadi kita kira macam ni. Jumlah sesaran bahagi jumlah masa 19.5 per 0.12. Jadi dapat 162.5 cms negatif 1. Okey, ni mudah sikit lah. Cuma dekat sini cikgu nak tekankan sikit. Cuma pecutan kita guna sela masa. Hal laju purata kita guna jumlah masa. Boleh faham Boleh. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Okey. Bila soalan tanya tentang jenis gerakan. Cikgu, apa jenis gerakan? Ada pelajar kat, cikgu gerakan bertambah. Boleh tak macam itu? Tak. Tak boleh. Bila kamu kata gerakan, kamu akan kata dua benda. Iaitu hal laju ataupun pecutan. Okey kan? Okey, ini adalah satu kita panggil jalur kan. Susunan jalur. Ada lebih kurang 5 jalur lah. Ni lebih sikit kan. Tak apalah. Ni ada 5 jalur dan didapati jalur pertama dari satu pergerakan kita potong mengikut dalam 10 detik kan. Ni 10 detik, 10 detik, 10 detik, 10 detik kan. Semua 10 detik. Jadi kita potong 10 detik. Jadi kita dapati panjangnya semua adalah sama. Jadi bila panjang sama maksudnya hal laju objek adalah apa? Seragam. Ya, hal laju yang sama ataupun hal laju yang seragam. Constant velocity. Hal laju seragam. Okey, bila hal laju seragam, pecutan dalam kes ini adalah sama dengan berapa? Sifar. Sifar. Okey, kenapa sifar? Sebab kita tengok kan kita guna formula A sama dengan V tolak U per T. Bila hal laju tu sama, V dah sama dengan U. Katakan U 100, V pun 100. Tapi bila kita guna formula A sama dengan V tolak U per T, jadi maksudnya 100 tolak 100 per T. Jadi 100 dah kosong kan? Sebab tu pecutan jadi kosong. Ni antara sebab dia lah. Okey, tengok jenis gerakan ni pula. Kita dapati panjang apa nama ni? Pita detik ni, jalur ni semakin bertambah. Tapi dengan syarat dia punya detik semua ni sama kan? Dia biasa sama lah kan? Kita dapati jarak dia bertambah. Jadi kita kata hal laju adalah hal laju apa? Bertambah secara Ya, hal laju bertambah. Kita tengok cara penambahan dia pula. Macam mana dia bertambah? Okey, jalur pertama ke kedua tambah berapa cm? 1 cm. 2 ke 3, 1 cm. 3 ke 4, 1 cm. Ni pun sama. Semuanya bertambah dengan 1 cm. Jadi kita kata pecutan dia adalah apa? seragam. Seragam. Boleh faham kan? Tu maksudnya pecutan seragam. Hal laju bertambah, pecutan seragam. Kita akan bincang 7 jenis pergerakan kan? Okey. Kita pergi yang seterusnya. Gerakan yang ketiga. Kita dapati jalur semakin bertambah panjang. Nampak kan?
Nampak? Jalur pertama, kedua, tiga, empat, lima. Jalur semakin bertambah panjang. Tapi kita tengok bila jalur panjang bertambah panjang maksudnya hal laju dia adalah Bertambah. bertambah. Okey, kita tengok bertambah macam mana. Pertama, kedua, 1 cm. Dua dengan ketiga ada tambah 2 cm. 3 cm. Sini 4 cm. Ini bermaksud pecutan dia adalah Bertambah. ya, bagus. Pecutan bertambah. Tu cara dia. Okey, kita tengok ni pula. Jenis gerakan yang keempat. Kita dapati pita detik dia bertambah panjang. Jadi hal laju bertambah. Pecutan, tengok pecutan. Yang ini, yang pertama dan kedua ada 4 cm. Lepas tu yang kedua, yang ketiga, jarak dia adalah 3 cm, 2 cm, 1 cm. Jadi pecutan macam mana ni? Berkurang. Nampak kan? Ni gerakan. Ada yang confuse. Hak laju bertambah pasal apa pula pecutan berkurang? Berkurang. Sebab dia, dia dalam kadar yang berkurang. Dia bertambah tapi kadar dia berkurang. Ni kena faham kan? Okey, kita pergi pada yang kelima. Yang kelima kita panggil gerakan dia lain sikit lah. Sebab dia punya pita detik tu semakin pendek. Kan? Semakin pendek. Bila pita detik tu semakin pendek, maksudnya hal laju adalah Berkurang. Ya, berkurang. Jadi berlakunya bila hal laju berkurang dan kita kata telah berlakunya nyah pecutan. Nyah pecutan kan. Hal laju bertambah kita panggil pecutan. Hal laju berkurang kita panggil nyah pecutan. Bila nyah pecutan maksudnya nilai A tu, acceleration A adalah sama dengan negatif. Kita dapat nilai dia adalah negatif. Okey. Walaupun dia nyah pecutan, adakah nyah pecutan dia bertambah, berkurang atau seragam? Cuba tengok ni. Seragam. Bertambah pun seragam. Seragam. Seragam kan. Dia Seragam. berkurang dengan sama nilai dia. Seragam. 7, 6, 5, 4. Jadi kita kata nyah pecutan seragam. Okey. Okey, untuk gerakan yang ke-6 pula, kita tengok hal laju sama juga. Sorry lah tak nampak pula garisan ni kan. Cikgu ada sebenarnya bila dah jadi slideshow dia hilang pula garisan ni. Okey kan. Jadi dari gambar ni, tengok hal laju berkurang dah tentu kamu faham lah hal laju berkurang. Tapi nyah pecutan dia daripada 11 ke 7, ni 4 cm. 7 ke 4 jadi 3 cm, 2 cm, 1 cm. Jadi macam mana? Nyah pecutan berkurang ke bertambah? Berkurang. So, nilai ni berkurang. Boleh faham ni cara dia kan? Berkurang. Okey, kita pergi gerakan yang terakhir. Itu gerakan yang ke-7. Lepas tu kita buat satu soalan gerakan Berkurang. Okey. Laju berkurang dah confirm. Okey, nyah pecutan macam mana? Kita tengok. Daripada sini 1 cm. Sini beza je berapa? Bertambah. Ya. Jadi hal laju berkurang, nyah pecutan bertambah. Nampak macam pelik. Cikgu, hal laju berkurang macam mana pula bertambahnya pecutan? Tidak. Itu ciri-ciri pergerakan yang kita kena faham kan? Okey. Okey, kita teruskan perjalanan kita ke soalan sebelah ni. Cikgu rasa tak ada soalan kot kan? Dah faham kan? Panjang dengan panjang dengan ni dipanggil masa lah. Kan? Okey. Kita cari masa untuk 10 detik. Senang je lah 10 detik kan. 1 detik dia apa? 0.02 saat. Kalau 10 detik kena darab dengan 10. Jadi kamu darab 10 darab 0.02 saat. Jadi 0.2 saat. Jadi masa diperlukan daripada sini ke sini 0.2, sini 0.2, semua sama 0.2 kan. Jadi disusunkan dalam bentuk jalur atau straight kan, disusunkan dalam bentuk jalur. Jadi soalan berapakah bilangan titik dalam 10 detik? Ni saja tanyalah soalan macam tadi. Berapa? 11. Titik. Ya, 11. Ada 11 titik yang menyebabkan 10 detik. Okey, sama cerita tadi juga kan. Mencari pecutan. Pecutan kita mesti guna sela masa. Hal laju purata kita guna jumlah masa. Okey. Soalan pertama, mencari pecutan. Menghitung hal laju awal.
Haju awal diukur dengan, okey, panjang ni adalah 2. Ni awal dan ini adalah akhir. Jadi awal 2 cm bahagi dengan masa dia berapa ni? 0.2. Sebab masa dia ada 10 detik dalam ni kan. Jadi kita buat 2 bahagi 0.2, kita dapat 10 cms negatif 1. Okey, boleh faham kan? Okey, haju akhirnya berapa panjang kita pakai? Berapa cm panjang? 8. Ya, bagus. Kita tekan 8. 8 bahagi dengan 0.2 juga sebab dia ambil panjang dari sini sampai sini. Jadi kita guna 8 bagi dapat 40 cms negatif 1. Okey, sela masa. Kita ada berapa jalur sebenarnya? Kita ada 7. berapa jalur? Ada 7. Mari tengok jalur kita kira sama lah. Kita kira sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 jalur dekat sini. Kita guna formula sela masa mesti kena tolak dengan 1. Jadi 7 tolak 1. Faham? 7 tolak 1 darab dengan masa untuk satu jalur. Faham? Masa untuk satu jalur. Jadi kita dapat 7 tolak 1 darab dengan 0.2. Kenapa 0.2? Sebab kita ambil masa untuk satu jalur. Tolak. Faham? 7 tolak 1 dapat ni. Jadi 6 darab dengan 0.2 dapat 1.2 saat. Ni 0.2 saat. 1.2 kan? 0.2 lah. Hitungkan pecutan. Formula tadi kita ganti kan. A V tolak U over T kan. Jadi kamu bergantikan bagi 1.2 dapat 25 cms negatif 1. Okey kan? Okey kan? Okey, kita tengok sini kan. Mencari halaju purata. Halaju purata sama juga. Jumlah sesaran. Sama, tambah semua panjang. Yang pertama berapa? 2 cm. Yang kedua 3 cm. Yang keempat 4. Tambah je semua. Tambah kita dapat 35 cm. Boleh kan? Hitungkan jumlah masa. Jumlah masa macam mana tu? Jumlah masa maksudnya berapa? Ada 7 kan? 7 darab dengan 0.2. Dia dapat 1.4 saat. Ada siapa buka mic tu? Dia macam bising sikit kan? Ada. Boleh tutup mic lah siapa-siapa. Tak ada kan? Okey. Okey, 1.4 saat. Kan? Tu dia cerita dah. 1.4 saat. Kita kira kan? Hal laju purata sama. Jumlah sesaran bagi jumlah masa. Jadi kamu letakkan. Kita buat sini kan. 35 bagi 1.4 dapat 25 cms negatif 1. Ni contoh. Boleh kan? Boleh faham kot ni Cikgu rasa ni senang saja kan. Rasa cuma yang kena faham. Hal laju kita pakai jumlah masa. Pecutan kita pakai sela masa. Okey kan? Cikgu teruskan slide yang berikutnya kan. Gerakan pita detik. Okey, kita buat soalan SPM kan. Okey. Soalan tahun lepas lah. Buat sikit tengok macam mana boleh buat lah. Okey. Okey, kat sini kata sebuah troli bergerak ke bawah landasan condong. Pita detik jangka masa bagi 50 Hz. Okey, dah bagi sini. Dan bekalan kuasa tulis AU. AU ni maksud apa? Au ni apa? AU. Arus ulang alik. Jadi kan pita detik ni kena beroperasi menggunakan arus ulang alik. Okey kan? Jadi soalan ni dia kata garis jawapan yang betul dalam kurungan melengkapkan. Okeylah. Jenis arus yang digunakan arus ulang alik, alternate current. Okey kan? Okey. Dalam bentuk ni kita tengok soalan ni kita tengok yang pita detik ni ada anak panah ni ke kiri kan? Jadi cikgu nak tanya kamu, mana yang mula? Belah kiri atau belah kanan? Ya, PQ. Belah kiri kan? Belah kiri ni mula, ini akhir. Kalau kita nak buat lah. Okey, cikgu teruskan.
Okay, berdasarkan Raja tadi, dia kata 1 detik diwakili oleh masa yang diambil daripada titik, mana-mana titik yang kamu nak sebut lah. Kalau kamu sebut titik P ke titik, apa? Titik Q. Kalau kamu nak Titik Q. sebut titik R, dia jadi titik S. Faham? Kan? Macam itulah kan? Mesti bersebelahan dia lah. P dengan Q. Mana-mana. Jadi soalan jadi bebas. Nak jawab QR pun boleh, ST pun boleh, bebas. Tapi kena betul lah. Okey kan? Okey, soalan yang bandingkan jarak PQ dengan ST. Ni senang je lah kan? PQ nampak rapat, ST nampak jauh. Jadi buatlah. Jarak PQ lebih kecil kan? Begitu. Ataupun PQ is shorter than ST. Jarak dia kan? Boleh jawab macam tu kan? Nyatakan jenis gerakan ini. Gerakan ni apa? Hal laju bertambah. Hal laju bertambah. Hal laju bertambah. Hal laju tambah. Sebab ini mula dan ini akhir. Mula dengan ni rapat, maksudnya laju rendah. Akhir nampak jauh, hal laju bertambah. Kan? Jadi ini mula, ini akhir. Jadi kita kata hal laju bertambah atau nama lain dia pecutan. Boleh kan? Pecutan. Okey, kita buat soalan satu lagi. SPM 2016, nombor 1. Okey, ni soalan dia kan? 16 kan? Okey, kita tengok. Dia kata Raja menunjuk ke ratan 5 detik yang diperolehi pada satu eksperimen. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini je lah kan. Maksudnya P sampai U lah. Dia kata 1 detik lah masa diambil daripada P ke. Senang saja. P ke Q. 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 Okay, senang je. B. Dia kata sini. Lengkapkan ayat, tak apa. Pita detik dapat dianalisis untuk menentukan. Jadi pita detik dapat mengukur apa? Jarak dan laju satu objek. Ataupun, mana satu? Jarak dan laju. Jarak dan laju. Jarak dan laju. Kita kira tadi kan. Dia boleh kira pecutan pun boleh kan. Kalau dia tulis sini lah. Apakah jenis gerakan dalam pita detik ini? Tengok panjang dia sama je semua kan. Panjang dia sama je. Jadi kita kata gerakan ini maksudnya laju yang seragam. Constant velocity kan. Ataupun kita kata pecutan sifar. Okey kan. Beri sebab anda. Sebab apa kamu cakap laju seragam? Sebab kita kata jarak dia adalah sama lah kan. Jarak antara dua titik berterutan adalah sama. Ni jawapan yang ni lah. Ni soalan SPM. Mudah kan soalan ni kan. Kalau kamu faham, mudahlah. Okey kan? Okey, kita pergi lagi satu soalan. SPM 2019, nombor 5. Okey, ni dah soalan. Ni soalan biasa je kan. Dia bagi 2 gambar. Ni compare. Membandingkan. Membanding bezakan yang pertama dan yang kedua. Tapi soalan pertama, apakah dia dimasukkan dengan panjang? Bila ada perkataan panjang, maksudnya jarak di antara apa dan apa. Tapi soalan ni tanya panjang saja. Jadi jarak di antara 2 titik. Itu saja jawapannya. Boleh kan? Jarak di antara 2 titik. Distance between 2 point. Kan? Distance between 2 point. Okey. Tak apa, tu dah. Soalan seterusnya ni senang je kan. Bandingkan. Bandingkan bilangan detik. Okey, cuba tengok ni. Berapa detik ada? 5.1. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Lagi 5.2? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masa dua-dua ni sama kan? Sebab ni 5 detik, ni pun 5 detik. Jadi berapakah dia punya bilangan detik? Jadi jawapan macam mana? Apa jawapan kamu? 5.1 darjah 5.1 dan darjah 5.2 adalah sama. Ya, jawab macam tu kan. Kamu boleh jawab macam tu. Darjah 5.1 dan darjah 5.2 bilangan detiknya adalah sama. Kalau kamu tulis bilangan detik darjah 5.1 dan 5.2 adalah 5 detik, itu menjadi kesalahan. Boleh faham? Walaupun betul kan? Tapi dari segi teknik menjawab, dia salah. Kan? Jadi kamu kena jawab. Tak apa nanti 5 detik kan? Okey, sama. Sebab soalan ni dia ada ruangan, kamu tulis sama saja pun masih boleh. Kan?
Kalau soalan essay nanti, soalan yang section B dengan C, kamu kena tulis dengan ayat yang lengkap. Sebab kamu kena jawab dalam kertas kajang. Test pack. Okey, panjang pita detik. Panjang pita detik senanglah, adik kamu pun tahulah. Ini 5.2 dah tentu lebih panjang daripada 5.1. Masih boleh guna simbol ni ataupun kamu kata lebih daripada 5.1. Lagi bagus. Cikgu suka kamu tulis ayat. Nak tulis simbol pun masih boleh. Untuk soalan struktur. Esei jangan. Okey, laju purata. Laju purata pula. Laju purata. Ni kan. Tengok. Laju purata mana lebih? Mesti yang panjang lebih. Jadi laju purata Raja 5.2 lebih. Lebih daripada 5.1. Okey, ni soalan seterusnya. Menggunakan jawapan anda, nyatakan hubungan antara panjang dengan laju. Bila soalan macam ni dia minta hubungan, maksudnya apabila panjang pita detik bertambah, laju purata akan apa? Akan bertambah. Bertambah. Bagus. Ataupun kamu boleh jawab berkadar terus. Tapi kalau soalan isi, kamu kena jawab ayat penuh. Itu je. Ni soalan struktur tak apa. Okey, soalan ni. Soalan ada 3 markah. Tapi dia ada 4 poin Tapi 3 markah dia ada 4 poin. Dia kata ni, Raja menunjukkan pita detik. Okey, gambar ni. Okey, terangkan jenis gerakan ni. Bila kata gerakan, ada 2 benda yang kamu kena cakap, iaitu hal laju dan pecutan. Okey. Jadi kita kata yang pertama, gerakan ni ada terbagi pada 2. Satu W ke X, satu lagi X ke Y. Okey, W ke X dan X ke Y. Jadi kita cerita yang pertama, iaitu pertama W ke X maksudnya panjang bertambah, jadi hal laju bertambah. Bertambah ataupun kamu kata pecutan mala. Mala kenapa? Sebab dia tambah dengan kadar yang sama. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Sama kan? Itu lah. Kenapa macam tu? Sebab pertambahan panjang yang mala ataupun jarak antara detik bertambah secara seragam. Kalau boleh jawab jarak antara detik bertambah pun sudah okey kan. Seragam lagi tepat lah. Okey kan. Okey. Ini markah pertama, markah kedua. Markah yang ketiga dia kata untuk yang seterusnya iaitu daripada X ke Y. Okey. X ke Y maksudnya X ke Y dia kata hal laju seragam. Ataupun kita kata pecutan sifar. Sebab apa? Sebab apa? Ni nak jawab dia. Markah keempat. Sama panjang. Panjang yang sama. Itu alasannya. Jadi ada 4 poin. Markah ada 3. Itulah. Jadi soalan ni kamu kena jawab 4 pun okey. Supaya kamu dapat markah penuh. Markah penuh dia 3 juga. Okey kan? Okey. Jadi cikgu harap kamu jawab ni dengan tepat lah. Jawab 4-4 sekali. Okey. Senang je kan? Jarak antar titik sama Okey, kita pergi pada gerakan linear yang melibatkan formula. Gerakan linear yang melibatkan formula. Okey. Kita ada 2 kuanti fizik, satu kuanti vektor. Magnitude vektor maksudnya fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Skala magnitude saja. Okey, kuanti vektor dengan skala mana yang paling banyak? Kamu rasa? Kuantiti yang paling banyak adalah kuantiti skala. Skala banyak. Skala. Sebab apa? Skala dia ada jarak, laju dan selain daripada kuanti vektor. Ketumpatan lah, macam-macam lagi lah kan. Kalau kuanti vektor sikit je. Sesaran, laju, pecutan, daya, geseran, semua ni lah. Ni. Inilah kuantiti. Dan tekanan ni ada setengah buku cakap dia kuantiti skala kan. Kan. Dia masih lagi perbahasan lah kan. Tapi yang confirm betul-betul kuantiti kuantiti vektor ni lah daripada hal laju sampai momentum. Ini confirm kuantiti vektor. Sebab dia ada arah. Yang ni tak ada arah. Ni tak ada arah kan. Maksudnya kuantiti skala paling banyak lah. Okey, kita tengok ni. Seorang pelajar bergerak daripada A ke B dan B ke A. Balik tempat asal. Jadi kalau kita kira jumlah jarak dia lalui ialah pergi 5 patah 5 kan. Jadi jumlah jarak dah kira arah tak? Tak kira arah. Jadi jumlah jaraknya berapa? 10. 10 meter. 10. 5 tambah 5, 10.
Kalau jumlah sesaran kita arah kan. Berapa jumlah sesaran yang dilalui oleh orang ni? Ya? Sifar. 5 tolak Ya, 5. sifar. Kosong kan? Sebab dia balik ke tempat asal. Jadi dia pergi, dianggap 5. Bila dia patah balik, dianggap negatif 5. Sebab berlawanan arah. Sebab tu pun negatif di sini. Jadi bila tambah, dapat 0 meter. Boleh faham kan? Macam kamu lah duduk kat rumah, kamu pusing sana pusing sini. Kamu kalau ikut jarak kamu jalan tu dah sampai ke jauh tempat dah kan. Silap-silap dah pusing satu dunia dah. Tapi sebab kamu dalam rumah, nampak dekat situ saja. Okey kan? Itu contoh lah kan. Okey, tengok ni satu lagi. Cikgu tanya kamu je lah. Jumlah jarak dilalui, dia bergerak daripada A ke B, B ke C. A ke B, B ke C. Jadi jumlah dilalui berapa? 70. A, B, B. 30 sama dengan 40. Jadi dapat 70. A ke B 30, B ke C 40. Jadi 70. Jumlah sesaran. Jumlah sesaran maksudnya nak pergi A ke B, B ke C. Tapi maksudnya nak pergi A terus ke C sebenarnya. Jadi kita boleh guna teorem Pythagoras. Itu berapa? Apa jawapan tu? 50. Ya, 50. Sebab jarak daripada A ke C ni adalah 50. Menggunakan teorem Pythagoras. Ni formula teorem Pythagoras lah. Okey, dalam matematik kan. Okey, ni asas sikit lah. Sikit asas tentang benda ni lah kan. Okey, kita tengok sini. Okey, yang pertama. Tengok ni. Ni nota ni. Ada berapa rumus kita guna? Ini. Pertama kamu kena kenal. U apa? V apa? A apa? T apa? S tu apa? Ingat kan? S apa? Sesaran ataupun jarak. Ikut soalan kan. Jadi kita kenalkan dulu. Jadi ni dia kan. Laju awal saja kenalkan. Yang kedua. Yang ketiga kita kena tahu adanya. Kalau soalan ada terminologi dalam soalan ni. Kalau maksudnya bermula ataupun dilepaskan dari keadaan pegun. Dilepaskan maka. Maksudnya dilepaskan daripada keadaan pegun maka apa? Apa kosong? Laju U sama dengan dia sama dengan kosong. U dia sama dengan kosong. Akhirnya berhenti maksudnya laju akhirnya kosong. Sama dengan kosong. Ya, bagus. Jatuh. Jatuh maksudnya objek jatuh ke bawah. Bila objek jatuh ke bawah, nilai apa yang kita tahu yang akan berlaku? Nilai? Pecutan graviti. Ya, bagus. Pecutan graviti adalah positif. Boleh kan? A sama dengan positif. Jatuh ke bawah, positif. Bila lontar ke atas, jadi A jadi negatif. Okey, cikgu nak tanya kan. Kalau A positif ni maksudnya apa? Pecutan. Kalau A negatif maksudnya? Ya, pecutan. Pecutan. Maksud ini laju bertambah. Bila kamu jatuhkan objek daripada tempat tinggi ke bawah, maksudnya laju dia akan bertambah. Bila kamu baling objek ke atas, lajunya akan berkurang. Okey kan? Okey, pada ketinggian maksimum. Maka bila kamu baling satu objek tu pada tempat yang paling tinggi sekali, apa yang berlaku pada objek tu? Pada tempat yang paling tinggi sekali. Dia akan tukar arah kan? Maka pada ketika ini, laju akhir dia adalah sama dengan kosong. Kan? Laju akhir semua. Ini adalah terminologi yang kamu jumpa dalam soalan supaya kamu boleh kutip. Boleh buat kan? Okey. Jadi perkataan-perkataan yang sama, seragam ni semua sama, seragam, tetap, malas, kata sama-sama je kan. Laju bertambah maksudnya pecutan, laju berkurang, pecutan ataupun A negatif tadi. Laju sifar maksudnya apa? Laju sifar maksud apa? Pegun. Objek yang Pegun. tak bergerak, berhenti rehat. Kan? Kalau laju negatif maksudnya apa? Laju negatif. Dia bergerak Objek ke belakang. bergerak. Ya, bagus. Bergerak ke belakang ataupun bergerak pada arah yang bertentangan pada asal tu. Ada setengah pelajar kata, cikgu kalau kanan positif, kiri negatif. Itu boleh. Ada juga yang kata kiri negatif, kanan positif. Itu ikut kamu punya persepsi kan. Tak ada masalah kan. Mana-mana negatif. Tapi kalau ikut normal dia, kanan tu positif, kiri ku negatif. Biasa je normal. Okey, pecutan sifar. Pecutan sifar maksudnya apa? Laju. Dia pakai rapat apa? Laju seragam. Ya, laju seragam. Ingat kan?
Pecutan sifar ni ada dua. Satu hal laju seragam, lagi satu objek pegun. Dia masuk juga kan. Objek pegun termasuk juga dalam pecutan sifar. Pecutan negatif maksudnya? Pecutan Dia negatif. bergerak ke arah atas. Macam mana tu? Pecutan bertambah. Ya, pecutan. Kan? Saja cikgu letak sini kamu dah confused. Pecutan negatif adalah nyah pecutan. Ataupun hal laju berkurang. Boleh kan? Nak tunjuk benda tu yang bagi kamu faham lah. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, seorang pelajar mengayuh basikal keadaan rehat. Ada perkataan-perkataan ni kamu jaga. Rehat. Mencapai hal laju. Ni. Setelah mengayuh selama 5 saat. Berapakah pecutan? Jadi kita kutip data dulu. Pertama, kita tengok kan. Dalam keadaan rehat maksudnya U sama dengan kosong. 8 tu apa? 8 ms V. berapa? V. Bagus. Laju akhir. 5 saat. T. Masa. Okey, soalan tanya pecutan A berapa? Ni. Jadi kamu tengok ada formula semua ni, kan? Dah ada semua, kita tengok formula yang sesuai untuk soalan ni, kita ganti dengannya. Jadi formula V sama dengan U tambah AT. Ataupun kamu boleh guna formula asal lah, iaitu A sama dengan V tolak U per T. Sama je. Okay, kan? Jadi kamu gantikan, kan? Kamu gantikan 8, gantikan nilai dia. Dan kamu dapat jawapan A sama dengan 1.6 ms negatif 1. Jadi kita tahu objek di dalam keadaan hal laju bertambah. Bukti dia kita tengok sini. Daripada kosong jadi 8. Hal laju bertambah. Jadi 1.6 ms negatif 2. Ini contoh dia kan. Okey, contoh 2. Sebuah objek dilepaskan dari keadaan rehat dan jatuh ke bawah setinggi 6 meter. Jadi ada dua maklumat kan. Carikan hal laju akhir. Hal laju akhir dia nak ni kan? Sebelum menyentuh lantai. Hal laju akhir sebelum menyentuh lantai. Jadi maklumat yang kita dapat di sini ialah dari keadaan rehat, jatuh ke bawah setinggi 6 meter. Okey, cari hal laju akhir. Jadi yang pertama, dari keadaan rehat maksudnya U sama dengan kosong. Jatuh ke bawah maksudnya apa? Pecutan sama dengan 10 meter per saat. Bagus. A sama dengan 10 meter saat negatif 2 lah kan. Okey kan. Okey. Tinggi 6 meter. Tinggi tu apa? Kesaran. S sama dengan 6 meter. Hal laju akhir adalah V. Nampak? Jadi kamu ambil ni. Ada formula yang sesuai. Yang depan tadi tunjuk tu. Formula nombor berapa tengok. Jadi kamu gantikan. Jadi formula yang kita pilih ialah V kuasa 2. Sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Semuanya ada. Jadi kita cari V. Jaga kuasa 2 tu kena jaga kan. Jadi bila kamu gantikan. Gantikan dalam nilai ni. Kamu akan dapat V sama dengan 10.95 ms negatif 1. Harap kamu dah buat lah sebelum cikgu ni kan. Cikgu bagi awal kan bahan ni kan. Okey. Seketul batu dijatuhkan dari sebuah puncak bangunan mengambil masa 4 saat untuk terkena tanah. 4 saat masa. Okey, dia kata dijatuhkan. Jadi kita kata jatuh tu kita menganggap dilepaskan daripada keadaan rehat. Okey, hal laju batu sebelum terkena. Ni hal laju akhir lah. Tinggi bangunan S. Dia tengok kan. Jadi dijatuhkan. U sama dengan kosong. Dilepaskan daripada rehat. A tadi sama dengan 10. Kita cerita tadi. Masa T sama dengan 4. Hal laju. Maksudnya V. Kita guna formula ni. V sama dengan U tambah AT. Dapat. Gantikan dapat. V sama dengan 40 ms negatif 1. Okey kan. Boleh kan. Okey, soalan tinggi bangunan. S lah. Cari S kan. Cari S boleh. S sama dengan UT U tambah V per 2 darab T. Ini formula yang lagi satu tu. Boleh kan? Okey, kalau mula kita guna formula lain pun masih boleh juga. Masih dapat jawapan yang sama. Jadi kamu dapat jawapannya gantikan. Dan kamu dapat S sama dengan 80 meter. Ni contoh kan. Okey, tak ada masalah kot. Senang kot kan? Senang kan? Okey, cikgu teruskan. Okey, gerakan linear. Graf garis lurus. Ni penting kan untuk kamu faham. Cikgu rasa kalau cikgu ajar ni ada pelajar masa macam pening sikit lah kan. Harap kamu boleh lah kan. Okey, ni soalan. Kita ada 3 graf sebenarnya kan. 3 graf iaitu graf sesaran masa. Sesaran meter. Ni. Hal laju masa.
pecutan masa. Kita bagi 3 graf ni kan. Yang pertama ialah unit kecerunan. Unit kecerunan kita dapat daripada unit paksi Y bahagi unit paksi X. Jadi apa unit kecerunan untuk graf ni? Meter per saat. Jadi yang pertama kita dapat meter per saat ataupun MS negatif 1. Boleh kan? Okay. Untuk ni macam mana pula? Unit paksi Y, MS negatif 1 bahagi dengan S. Jadi kita dapat apa? Meter per MS negatif 2. Ya, MS negatif 2. Okay kan? Boleh. Untuk kes ini pula, MS negatif 2 bahagi S. Dah banyak sangat tu. Jadi MS negatif 3. Okay. Jadi kita tengok sini, kecerunan ini adalah apa? Kalau MS di 1 siapa yang pakai? Halaju. Halaju ni adalah halaju. Dan MS di 2 siapa pakai? Pecutan. Pecutan. Yang nombor 6 ni tak ada. Sebab apa tak ada? Unit dia tak sesuai dengan kuantiti fisik yang ada. Boleh faham kan? Jadi halaju unit dia ni. Jadi bila nak jawab soalan tengok ni graf apa. Ni jadi halaju lah dia punya kecerunan. Untuk ni pecutan lah dia punya ni. Okey kan? Okey. Jadi untuk garis lurus, bila kamu jumpa graf tu garis lurus. Dalam konteks kecerunan. Bila garis lurus maksudnya kecerunan tu adalah kecerunan yang malar. Ataupun kecerunan yang seragam, tetap, sama. Boleh kan? Garis lurus bermaksud kecerunan sama. Kalau garis melengkung ataupun curve, kecerunan tu adalah berubah. Sama ada berkurang atau bertambah. Ataupun meningkat atau menurun. Ingat kan? Kalau graf tu garis lurus, ini kecerunan. Kalau melengkung macam ni. Okey, kita pergi pada unit luas di bawah graf pula untuk kes ni. Kalau unit di bawah graf, biasanya unit Y darab X tadi bahagi kan. Y bagi X, sekarang kita buat darab pula. Darab, jadi ini kita darab meter darab saat. Jadi meter saat. Macam tak ada je kuantiti fisik yang ada ni. Ada kan kuantiti pakai meter saat? Tak ada kan? Kalau dia pula meter per saat, yang ni darab dengan saat. Jadi meter per saat darab dengan saat, potong jadi meter. Meter ada kan? Okey. Tengok ni pula. Kalau yang ni pula, meter per saat kuasa 2 darab dengan saat. Jadi kamu akan dapat meter saat negatif 1. Nampak? Jadi luas di bawah graf untuk kes yang pertama yang ini tak ada kuantiti fiziknya. Yang ini ada, iaitu apa? Meter siapa pakai? Sesaran. Yang ini adalah halaju. Boleh faham? Apa kesimpulan dia? Untuk graf sesaran masa, kecerunan dia adalah halaju. Boleh? Kecerunan halaju kan? Luas bergraf tak ada kan? Okey. Halaju. Untuk graf halaju masa, kecerunan dia adalah pecutan. Dan luas di bawah graf dia adalah sesaran. Dia ada 2. Kecerunan dia pecutan, luas bawah graf dia adalah sesaran. Okey, untuk pecutan melawan masa, kan, kecerunan dia tiada. Tapi luas bergraf dia ada, itu halaju. Ini contoh kan. Okay, harap kamu faham lah ni kan. Bila nak buat soalan, tengok graf apa lawan apa. Okay, kan? Okey, kita buat soalan ni. Okay, soalan ni tengok betul. Contoh dah. Ni soalan dia kan. Okey, ni soal carikan unit kecerunan. Senang sangat ni. Unit kecerunan maksudnya unit paksi Y bahagi unit paksi X. Jadi MS negatif 1 bahagi X. Jadi MS negatif 2 lah kan. Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan? Apa dia? Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan? Pecutan. Sebab apa? MST2 adalah unit pecutan. Ni graf tadilah. Tengok ni garis lurus kan? Garis lurus maksudnya kecerunan malar. Cari nilai kecerunan. Nak cari nilai kecerunan ni, kamu kena kira lah. Jadi kita tengok garis ni garis lurus. Dia ada 2 koordinat. 0, 10 dengan 5, 0. Jadi kita guna formula matematik lah. Itu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kan.
Jadi kamu gantikan dekat sini. Kamu dapat itu 10 tolak kosong. Yang belah belakang 10 tolak kosong. Yang depan pula 10 tolak 5. Jadi kita dapat nilai dia adalah negatif 2. Kenapa negatif? Sebab kecerunan dia adalah negatif. Boleh faham Cari nilai pecutan. Pecutan dia adalah berapa? Apa pecutan dia? Negatif 2. Pecutan dia inilah. Negatif 2 lah. Negatif 2. Negatif 2. Pecutan adalah negatif 2. Kalau soalan tanya, cari nilai nyah pecutan. 2 lah. Nyah pecutan tu 2. Kalau nilai pecutan, negatif 2. Boleh faham itu dia. Soalan yang kelima, cari unit untuk luas di bawah graf. Unit bergraf, tadi cikgu dah ajar tadi. Iaitu unit mesti darab, luas MS81. Darab dengan S, kita dapat unit dia adalah meter. Jadi apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh luas di bawah graf? Meter, iaitu sesaran. Baru bincang tadi. Soalan seterusnya, cari luas di bawah graf sehingga 5 saat. Daripada sini sampai sini. Jadi berapa luas di bawah graf? Kita guna bentuk dia apa ni? Bentuk dia segitiga kan? Jadi kamu buat setengah darab tapak, darab tinggi. Jadi kamu macam ni. Setengah darab tapak, darab tinggi, setengah darab 5, darab 10, dapat 25 meter. Ni luas di bawah graf lah. Cari jumlah sesaran sehingga 5 saat. Sama juga. Sebab apa? Luas di bawah graf adalah sesaran. Jadi tak perlu kira. Terus buat jawapannya. 25. Terus pun boleh. Tak perlu nak kira pun tak apa. Okey. Okey, boleh faham Ini senang je. Okey, kita pergi pada graf tadinya yang graf melengkung. Tadi graf yang apa? Graf garis lurus. Sekarang graf melengkung ini agak complicated sikit lah. Tapi harap kamu boleh faham Okey, sebelum tu cikgu nak terang sikit tentang menentukan garis tangent. Okey, garis tangent untuk graf yang melengkung, bulat. Okey. Ini ada contoh garis A, B, C, D. Ni garisan yang mana sesuai. Cikgu tanya kamu nanti Okey, yang pertama, kita tetapkan titik. Ni adalah pusat, titik pusat dia untuk bulatan ni. Okey, O pusat. Okey, kita ambil satu titik dekat sini. Titik sini. Okey, cikgu nak tanya ni titik M. Okey, dalam A, B, C, D ni, yang mana sesuai untuk garis tangent untuk M ni? Kamu rasa mana? D. D. Bola ke dongki? D. Donkey. Dongki, ya. Garis tangent ialah garisan lurus yang hanya menyentuh titik M. Titik ni saja. Boleh? Jadi, garis tangent M ialah yang ni. Macam D lah. Nak kata tepat-tepat D tak adalah. Macam D lah. Seakan-akan. Boleh Okey dia mesti menyentuh. Okey. Okey, kita pergi pada satu titik lain pula. Titik apa ni? Tengok. Titik N. Agaknya mana garis tangent untuk N ni? D. B. B. Bola ya? Bola betul. Garis tangent untuk N. Ni bola. Okey, untuk satu titik lagi. M, N. Pula P. P pula ya. Agaknya mana? Garis tangent untuk P. Ya? Ya, A A tepat garis tangent yang menyentuhkan untuk P adalah macam garis A. Boleh Okey, ni garis tangent dia ni. Ini okey. Kamu dah faham tentang garis tangent untuk bulatan. Sekarang cikgu nak terangkan garis normal. Garis normal ialah garis yang membuat 90 darjah dengan garis tangent. Boleh? Okey, cikgu nak tanya kamu. Mana garis yang sesuai untuk, garis normal yang sesuai untuk titik M ni? B. B, ya bagus. B. Ni garis normal dia. Yang membuat sudut 90 darjah. Yang melalui titik tu juga. Okay, Okey, untuk N. Mana satu? D. D, bagus. Dah faham tu. Bagus, D. Untuk P. C. C. Ya, okey, semua dah faham. Jadi kamu dah faham apa itu garis tangent dengan garis normal. Alhamdulillah dah faham. Okey, cikgu teruskan. Okey, ini sikit tentang graf juga. Cikgu asingkan graf ni bentuk ni. Ini supaya mudah faham graf ni ada dua. Jadi melengkung Kita tengok graf. Ni bukan graf bulatan, cikgu pecahkan pada 4 bahagian.
Dan bahagian ni seolah-olah mewakili graf macam ni. Boleh faham kan? Bentuk macam ni. Okey kan? Okey, yang bahagian bawah ni mewakili graf macam ni. Yang bahagian ni, bentuk ni. Okey. Dan bahagian yang ni, bentuk graf dia macam ni. Dan bahagian macam ni, graf dia macam ni. Jadi kamu tengok semua macam bentuk bulatan lah. Boleh faham kan? Okey, apa yang maksud positif ni? Maksudnya graf ni kecerunan dia positif. Boleh faham kan? Sebab bertambah. Okey kan? Okey, tengok yang bawah ni. Kecerunan dia ke bawah macam ni. Jadi kecerunan dia negatif. Boleh faham kan? Yang ni bertambah juga. Kecerunan dia positif. Ini negatif berkurang. Boleh faham ke ni? Nampak tak? Kecerunan dia. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, lagi satu cikgu nak terang sikit. Yang belah kiri. Yang belah kiri ni dua-dua ni kan. Yang dua-dua ni, belah kiri ni. Dua-dua ni. Maksudnya dua-dua ni adalah berkurang. Decrease. Decrease maksudnya kecerunan dia akan berkurang. Boleh faham kan? Nilai kecerunan dia berkurang. Untuk yang dua-dua yang bawah, yang belah kanan ni. Dua-dua yang ni atas dan bawah ni kan. Dua-dua ni kecerunan dia akan bertambah. Itu cara nak ingat. Belah kiri berkurang. Dua ni berkurang. Yang ni bertambah. Maksudnya kecerunan dia kan. Okey. Okey, cikgu teruskan kan. Jadi dia nak ingat senang. Ni cara dia. Macam ni. Decrease, decrease. Belah sini. Increase, increase. Kiri berkurang. Kanan bertambah. Boleh faham tak ni? Boleh. Ni kaedah. Satu kaedah. Okey, tengok soalan. Okey, soalan dia macam ni. Okey, kita ada banyak graf kan. A, B, C, D, E dan F. Tapi graf dia semua sama. Sama maksud cikgu, paksi dia sama lah. Sesaran melawan masa. Semua sesaran masa, betul kan? Jadi daripada sesaran melawan masa, kecerunan dia apa sebenarnya? Apa kecerunan graf ni? Sesaran melawan masa. Apa kecerunan graf ni? Okey, kalau tak tahu tak apa, kita pergi pada unit kecerunan. Apa unit kecerunan? Unit Y bahagi unit S. Meter per saat. Jadi apa? Laju. Okey, bagus. Laju. Jadi untuk graf A, B, C, D sampai F ni, kecerunan graf adalah hal laju. Ingat kan? Cikgu ajar tadi, kalau garis lurus, kecerunan adalah mala. Kalau garis melengkung, kecerunan adalah apa? Bertambah atau berkurang. Boleh faham? Bertambah atau berkurang. Okey, kita pergi pada yang pertama. Dia kata graf kecerunan positif. Mana graf kecerunan positif dalam A, B, C sampai F ni? Mana dia kecerunan positif? Siapa boleh jawab? Kecerunan positif mana satu? C, D. C, D. D ni? D D. ni turun. C, Okey, yang D. positif. A. Okey, you tahu kan? Yang positif dia A. Nampak? A dengan A C. kan? B, positif. Betul tak? Positif. C pun positif. Jadi D, E, F ni adalah berkurang. Ataupun kita panggil negatif. Boleh faham tak? Jadi A, B, C, kecerunan dia adalah positif. Boleh? Okey kan? Tak ada masalah kan? Okey, graf kecerunan negatif. Mana satu? Dah tentulah dah positif dah habis. Mestilah D, E, F kan? Kan? Itu soalan dia lah. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Dia kata, apabila masa bertambah, sesaran akan, okey tak apa, bertambah kan? Sesaran bertambah. Kata. Apabila masa bertambah, sesaran bertambah. Okey. Sekarang cikgu tengok ni kan. Masa ada sini kan? Graf masa. Sesaran pun ada sini. Jadi bila masa bertambah, sesaran bertambah, maksudnya dia adalah graf kecerunan apa? Positif ke negatif? Positif. Berfikiran positif kan? Berfikiran positif saya, dia ikut saja. Apa yang cakap, kita ikut saja. Jadi bertambah tu, bertambahlah dia. Jadi untuk kes ini kita guna graf ABC. Maksudnya bila masa ni bertambah, sesaran bertambah. Bila masa ni bertambah, sesaran ni bertambah. Boleh faham? Ni sama. ABC ni sama. Okey, yang kedua. Yang keempat. Okey, keempat. Apabila masa bertambah, sesaran berkurang. Mana satu?
DEF. Ya, DF sebab kecurangan dia negatif. Boleh bila kecurangan negatif dia jadi macam tu kan? Okey. Okey, soalan yang kelima. 5. Sekarang tanya lain Apabila masa bertambah, hal laju berkurang. Dalam graf ni tak ada hal laju kan? Jadi hal laju apa dalam graf ni sebenarnya? Kecurunan. Kecurunan. Boleh? Kecurunan graf. Jadi apabila masa bertambah, hal laju cikgu tertekan ke? Sekejap. Apabila, tak apalah. Cikgu nampak tak apalah. Apabila masa bertambah, hal laju berkurang. Okey. Jadi mana satu ni? Bila masa bertambah, hal laju berkurang. A dengan F. Jadi kita Ingin dah nampak ya? Tak apalah. A dengan F. Kenapa A dengan F? Sebab ini trend hal laju berkurang. Ataupun kecerunan berkurang, dua ni. Jadi kita pakai yang ni. Ini bentuk dia macam A. Boleh faham? Dan ini bentuk dia macam F. Boleh? Boleh faham tak ni? boleh. Apabila masa bertambah, kecerunan berkurang sebenarnya. Jadi kecerunan tu hal laju lah. Ni untuk geram melengkung kan. Okey, yang ni pula. Apabila masa bertambah, hal laju bertambah. CD. Apa yang mana? CD. Ya, CD. Ya, CD. Bagus CD. Geram ni dengan geram ni kan. Ni. C dengan D. Okey. Jadi geram melengkung. Ni pula. Apabila masa bertambah, hal laju malah. Ini saya dah buat. B dengan E. Okey, hal laju malah maksudnya kita cerita tentang garis lurus. Kecerunan malah. Apabila masa bertambah, kecerunan tu malah. Jadi kita jawab B, E. Sebab apa garis lurus adalah kecerunan malah. Okey, kita teruskan satu lagi kan. Okey. Okey, yang ni pula. Tadi graf ST. Sesaran melawan masa. Sekarang graf WT. Itu hal laju melawan masa. Okay, kan? Hal laju melawan masa. Cerita dia sama je. Cuma beza dia kecerunan tu adalah. Kecerunan adalah apa? Pecutan. Itu je beza dia. Lain semua sama. Graf kecerunan positif. Kamu dah jawab tadi apa? A, B, C. Betul tak? Sama je. Graf kecerunan negatif. Sama juga. D, E, F. Apabila masa bertambah, hal laju bertambah. Ni maksudnya ada dalam graf. Masa dengan hal laju. Jadi bila ada dalam graf, dia untuk graf kecerunan positif. Bertambah. Positif kan? Boleh faham ke ni? Boleh kan? Boleh cikgu. Boleh. Mungkin lain sikit. Macam sama kelainan sikit kat kamu. Tapi cikgu harap kaedah ni boleh tolong kamu kan? Okey. Okey, yang keempat ni apabila masa bertambah, hal laju berkurang. Ini untuk sesuai untuk graf kecerunan negatif. Dengan syarat ditanya dua paksi kan, paksi Y dengan paksi X. Baru kita jawab macam ni kan. Okey, yang kelima, apabila masa bertambah, pecutan berkurang. Apa? AN. Dah, ingat lagi tadi. Sama je jawapan tadi kan. Okey. Okey, cuba sebab apa dia tanya pecutan tu adalah kecerunan kan. Okey ni apabila masa bertambah pecutan bertambah apa? CD. CD. Ya, CD kan. Okey ni pun sama cikgu lajukan sebab kamu boleh jawab kot. BE kan sebab dia garis lurus kecerunan malah. Ingat kan? Jadi bila graf kena tengok dulu graf tu apa. Lepas tu kamu tengok kecerunan dia apa. Tu cara nak ingat lagi senang mudah faham. Mudah faham tak kaedah ni? Boleh kot kan? Boleh Soalan? cikgu. Okey, Alhamdulillah. Ada juga. Okey, kita teruskan soalan ni. InsyaAllah lah. Kalau tak sempat ni kita ni tengok soalan macam mana kan. Okey, soalan pertama. Tengok sini. Contoh. Dia katakan cari unit kecerunan. Ni soalan senang saja. Lantaklah graf dia bentuk apa. Yang minta unit kecerunan mesti unit paksi Y bahagi unit paksi X. Jadi apa unit kecerunan dia? Meter bersaat. Negatif Ya, satu. meter per saat. MS negatif 1. Meter per saat kan. Apakah kuanti fizik dah oleh kecerunan graf? Laju. Hal laju. Laju. Senang kan. Laju. Sebab MS negatif 1. Hal laju kan. Okey, bandingkan kecerunan garis tangent hypotenuse untuk segitiga A dengan B. Okey, ini garis tangent kan untuk titik A. Ini garis tangent untuk titik B.
Dan garis tangent ni seolah-olah macam hypotenuse dalam segitiga. Boleh faham tak ni? Boleh. Ni pun Boleh. hypotenuse. Okey, dalam hypotenuse untuk A dengan hypotenuse untuk B, yang mana lebih curam kamu rasa? A. A. Oh, A lagi curam, betul. Ini lagi curam, ini agak kurang curam. Jadi lebih kepada kurang, kita kata berkurang lah. Jadi kita kata kecurunan A lebih daripada kecurunan B. Boleh faham ni kan? Boleh cikgu. Nyatakan hubungan kecurunan apabila masa bertambah. Apabila masa bertambah daripada 2 ke 6, 2 kecurunan tinggi, 6 kecurunan dia rendah. Jadi apabila masa bertambah, kecurunan akan Berkurang. berkurang. Ataupun kau boleh guna kaedah yang bulat tadi ajar tu. Ingat kan? Ingat bulatan tadi kan? Okey. Yang bulat pecah 4 tu kan? Nyatakan hubungan hal laju apabila masa bertambah. Ada tak hal laju dalam ni? Tak ada kan? Tak ada. Bila tak ada, hal laju tu adalah kecerunan. Ataupun nyatakan hubungan kecerunan apabila masa bertambah. Itu sebenarnya soalan ni. Tapi kita nak tahu kecerunan tu adalah hal laju. Jadi apa jawapan ni? Apabila masa bertambah, kecerunan akan? Hal laju akan? Berkurang. Berkurang. Bagus. Hal laju berkurang apabila masa bertambah. Okey. Boleh faham kan? Sebab Boleh, kita ikut trend yang bulatan juga ajar tadi tu kan. Okey. Ni pula. Nyatakan hubungan sesaran apabila masa bertambah. Nyatakan hubungan sesaran apabila masa bertambah. Maksudnya kan, masa ada dekat sini. Sesaran ada dekat graf. Ada. Jadi kita merujuk kepada graf yang mempunyai kecerunan negatif atau positif. Jadi untuk jawapan ni, apabila masa bertambah, sesaran akan bertambah. Sebab kita dapati kecerunan dia adalah kecerunan positif. Positif dia akan ikut. Negatif dia akan tak ikut. Dia bertambah, dia akan berkurang. Boleh faham tu cara dia punya konsep dia lah Okey. Tu kaedah dia. Kecerunan positif. Tapi jangan jawab sebab kecerunan positif lah Tapi inilah nak jawab macam ni. Ini cikgu bagi cara, tips cara nak ingat kaedah dia. Okey. Okey kan? Okey, graf gerakan linear SPM 2015 nombor 7. Boleh buat kot satu soalan ni lah Okey, kita laju-laju sikit lah. Ini soalan terakhir lah. Lepas tu kita habis lah Okey, dia kata sini seorang pelajar berlari 200 meter menggunakan graf jarak masa. Ingat, jarak masa. Jarak masa. Jarak melawan masa. Okey. Dia kata tandakan right jawapan yang betul. Untuk kotak silakan. Jadi jarak ialah kuantiti. Itu dia apa? Skala. Bagus. Jarak vektor dia apa? Vektor dia apa? Kalau Vektor dia vektor Laju. sesaran. Sesaran. Boleh faham kan? Ada juga pelajar confuse bila ingat sesaran dia buat unit MS Negeri 1 lah. Ingat unit sesaran adalah meter kan? Jangan kamu confuse lah. Okey, soalan seterusnya. Berdasarkan raja, hitungkan laju pelajar pada bahagian A dengan B. Ingat, memula gaya lurus. Gaya lurus maksudnya laju seragam. Lepas tu AB pun laju seragam juga. Hitungkan laju pelajar pada A dengan B. Senanglah. Laju tu apa dalam graf ni? Laju apa dalam graf ni? Laju dalam graf ni adalah kecerunan. Jadi carilah dia. Jadi koordinat. Jadi speed, laju adalah kecerunan. Jadi unit kecerunan kita dah kira tadi. Unit Y bagi X. Kita dah buktikan. Jadi kita confirm. Laju adalah kecerunan. Jadi minta cari laju. Jadi kamu cari kecerunan A ke B. Jadi kena cari dua apa? Dua titik koordinat itu A. A itu 14, 100. 14, 100. Ni koordinat 4. Kalau B berapa koordinat dia? 24, 200. Ya, 24, 200. Jadi kamu gunalah formula matematik Y2 tolak Y1. Kamu akan dapat jawapan dia macam ni. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kamu dapat 10 MS Negeri 1. 200 tolak 100 per 24 tolak 14. Dapat jawapan ni kan. Okey, soalan seterusnya dia kata bandingkan laju pelajar pada OA dan OB. Laju tu apa? Kecerunan graf kan. Jadi AB kita tahu 10. Agaknya OA ni kurang daripada 10 ke atau lebih daripada 10 kamu rasa? Kurang.
kurang. Sebab AB lebih curam. Boleh faham? AB ni lebih curam. Dan OA kurang curam. Jadi bila bandingkan kamu katalah laju mana yang lebih? Mana lebih? Ya. AB. Laju AB lebih daripada laju OA. Ni contoh. Boleh tu cara nak faham soalan ni. Okey. Soalan seterusnya kan? Berdasarkan aspek berikut. Kan? Cadangkan bagaimana masa larian 200 meter boleh dipendekkan. Maksudnya boleh dipendekkan, maksudnya dia boleh lagi memecut dengan lebih laju lah. Boleh faham? Dipendekkan maksudnya lagi laju kan? Lari lagi laju. Yang pertama kita gunakan pakaian pelajar. The student attire. Pakaian jenis apa kita pakai? Jenis ringan. Okey, boleh. Pakaian ringan. Jadi alasan dia kita akan jawab inisia yang rendah. Ini untuk bab depan nantilah kan. Inisia yang rendah. Sebab inisia bergantung pada jisim. Kalau kamu jawab pakaian ketat pun boleh. Pakaian ketat, apa alasan dia? Mengurangkan rintangan udara. Dia lari pakai ketat mengurangkan rintangan udara. Kalau dia pakai baju besar-besar macam tu susah nak lari. Kalau pakai baju besi lagi susah nak lari kan. Itulah. Ni contoh-contoh. Jadi kalau kamu jawab ringan, kamu kata boleh mengurangkan inertia. Ringan. Kalau ketat, mengurangkan rintangan udara. Ni soalan serutu. Cuba jawab satu jawapan yang paling tepat lah. Okey, kasut pelajar itu. Ni kasut pemain bola nak lari laju. Kasut pemain bola macam mana kasut dia? Kita guna kasut spike shoes. Kasut spike. Ada tajam-tajam tu kan? Kenapa nak tajam tu? Supaya tali lebih mencekam. More grip. Boleh cekam. Bila mencekam dia tak jatuh. Dia lari dalam keadaan yang lebih stabil. Ni maksud dia lah kan. Yang ketiga, alat digunakan untuk garis permulaan. Soalan ni ramai yang salah kan. Apa alat digunakan untuk garis permulaan? Tak tahu tak apalah, cikgu bagi kan. Iaitu starting block. Blok pemula lah kan. Yang ada macam ada spring tu kan. Bila tekan spring, bila tembak je suruh lari. Jadi spring tu dimampatkan dan terus lepaskan. Tu starting block. Tujuan dia untuk menambahkan daya ke depan ataupun kita panggil menambahkan momentum. Soalan kan? Menambahkan momentum. Okey, ada soalan ke? Ada soalan ke tak ada? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay, jadi minta maaf terlebih sikit masa kan. Jadi cikgu ingat setakat ni sajalah. Yang lain ni insya-Allah lah kalau kita sempat kita kena buat minggu depan jugalah. Yang bab-bab yang sambungan ni kan. Tak apa ke kan? Boleh ke macam tu? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh kan? Supaya kamu mudah faham lah. Cikgu ajar banyak-banyak nanti kamu pening. Jadi cikgu harap setakat ni saja. Terima kasih kepada pelajar-pelajar lain. Yang ada yang respon tu alhamdulillah. Tolong tulis nama kan. Sebelum keluar tulis nama dalam mesej kan. Cikgu nak tengok kan. Nama pelajar kamu kan. Kehadiran pelajar kan. Boleh tak tulis nama? Nama penuh boleh kan? Okey, sekian saja cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum Cikgu Mahazir. Nak tanya boleh? Ya. Kenapa tu? Okey, saya teringat muka surat mana yang selepas soalan nak cari laluan A ke B ke C tu, next slide tu ada rumus gerakan linear tu. Ya. Okey, yang tu kan saya takut murid saya keliru. Yang mana tu? Yang mana guna rumus V sama dengan U tambah AT, S sama dengan U tambah V per 2 per 3 kan? Yang formula tu lah. Formula tu saya takut murid saya keliru sebabnya nanti dia tertukar dengan formula untuk jatuh bebas. Sebab A tu tukar dengan G je. Oh, A tu dengan G lah. Macam saya ajar ke depan sikit lah kat dia orang kan.
adalah juga sebab gini, saya sama juga tapi saya takut murid saya bila jawab soalan, konsep ni kan, contohnya bila objek tu jatuh maka A tu adalah positif. Maksudnya G pun positif jugalah kalau objek jatuh kan? Ya. Kalau dilontar ke atas kita anggap A tu negatif. Maksudnya dia melawan graviti. Dia bila baling ke atas, hal laju dia punya pecutan dia negatif sebab mengalami hal laju berkurang. Cikgu, betul? Itulah. Hal laju berkurang, B kurang. Ya. Hal laju berkurang. Balik ke atas, hal laju berkurang. Bila jatuh ke bawah, hal laju bertambah. Okey cikgu Alright. Oh jadi maksudnya betul lah. Cikgu Puteri ke ni? Ya saya nak belajar. Okey. Tak apa. Tak apa cikgu, terima kasih cikgu. Ada anak murid cikgu berapa orang? Berapa orang anak murid cikgu? Setakat ni yang PM saya ada dalam 6. Tapi ada seorang tu lain dia problem. Cuma tu je lah macam apa ni, diorang tanya boleh tak sini nak bayar tu biar habis 4 sesi ke macam mana tu? Diorang tanya saya. Bayar awal dulu, nanti 4 sesi kemudian baru start balik. Dia bayar awal untuk tu lah, cuma 2 kelas je lah untuk tingkatan 4, 2 kelas lah. Kalau tingkatan 5, 4 kelas. Jadi kiranya kira macam mana? Kira 20 ke kira macam mana tu? Tak ada, kalau 4 kelas, dah masuk join 4 kelas, RM10 lah. Kan? Betul. Kalau pelajar tu tingkatan 4, ada lambat lah sikit, mungkin dah tunggu 4 kelas tu lambat sikit. Dia bayar awal dulu RM10 untuk 2 bulan lah. Lebih kurang macam 2 bulan lah, 8 kelas kan. Tapi sebab dia loncat-loncat, kalau tingkatan 5 kena bayar macam biasa lah sebab dia anggap ulang kaji tingkatan 4 tu. Faham. Macam tu je. Okey cikgu faham juga kan? Saya pun. Okey cikgu Okey, terima kasih banyak lah kalau macam tu. Okey sama je. Okey, cikgu tanya ujung tak apalah kalau mengajar tu pening sikit. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey.